padah mulut jerabai. Ingat lagi tak? Ketika COVID-19 menyerang seluruh negara pada 2020 hingga 2022, negeri Kedah tidak terkecuali menerima kesan pandemik dahsyat itu. Pada sekitar Ogos 2021, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Osman Warijo berkata, 3 buah hospital iaitu Hospital Sultan Abahiyah, Alustar, Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani dan Hospital Kulim masing-masing menyediakan kontena sejuk beku hasil sumbangan badan bukan kerajaan NGO untuk menempatkan mayat pesakit COVID-19 yang semakin meningkat. Namun, apa komen Menteri Besar ketika itu Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor? Kontena jenazah mencukupi, siapa nak masuk bagi nama, katanya pada sidang akhbar pada 6 Ogos 2021. Sudahlah kerajaan Kedah tidak membantu untuk menyelesaikan masalah tempat untuk mangsa COVID-19 yang telah meninggal dunia. Boleh pula Menteri Besar membuat lawak mengenainya. Beliau kemudian meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai gurauan. Namun, apa yang berlaku selepas itu menunjukkan sisi Sanusi yang lebih jelek. 4 individu dilaporkan telah ditahan atas dakwaan menghina Muhammad Sanusi dalam Facebook. Mereka melahirkan kritikan terhadap Menteri Besar Kedah itu sebagai balasan terhadap gurauan jelek beliau sendiri. Mereka yang ditahan hanya menyuarakan kesedihan dan kemarahan terhadap kenyataan Sanusi yang tidak sensitif seolah mempersendakan kesedihan keluarga yang sedang bertarung dengan COVID-19, kata Ketua Pemuda DAP Kedah Tan Kim Ping ketika itu. Beliau mengingatkan bahawa sebagai pemimpin utama kerajaan negeri, Muhammad Sanusi perlu berfikir dahulu sebelum membuka mulut. Insaf dan bertaubatlah, jangan ulangi lagi keceluparan sehingga melukai hati rakyat di bawah. Sebagai pemimpin, beliau harus bersikap terbuka dan membenarkan rakyat bersuara dan perlu menerima segala komen dan kritikan dengan belapan dada. Janganlah sewenang-wenangnya bersikap zalim dan memperkuda pihak polis untuk terus menekan rakyat daripada menyuarakan rasa hati mereka, ujar Kim Ping. Malah Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah turut tidak setuju dengan tindakan pihak Muhammad Sanusi membuat laporan polis ke atas beberapa individu yang mengkritiknya. Kata Saifuddin, orang politik sepatutnya belajar untuk menerima hakikat bahawa mereka memiliki musuh dan perlu berdepan dengan pengkritik yang menggunakan bahasa kasar atau boleh dianggap melampau. Saya sentiasa percaya bahawa kita tidak wajar mengambil tindakan ke atas orang yang mengkritik kita sebagai orang politik. Sebagai ahli politik, kita sepatutnya boleh membalas kritikan itu atau jika tidak boleh, patut diam saja, tegasnya. Namun, hari ini selepas akaun TikTok miliknya dipadam, Muhammad Sanusi mendakwa Malaysia di bawah pemerintahan Pakatan Harapan sedang bergerak menjadi seperti Korea Utara. Selepas daripada ini akan datang kepada tuan-tuan berita-berita yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Hari ini saja saya kena tembak 5 kali. Macam-macam kes banglo, kes itu, kes ini, malam ini kes REE, unsur nadi bumi pula. Semua itu ada jawapan tapi mereka padam TikTok saya, katanya di Twitter Harakah Daily. Baru saja akaun TikTok dipadam, sudah kata Malaysia seperti Korea Utara. Sedangkan beliau dengan mudah mampu mencipta akaun baru. Adakah Muhammad Sanusi lupa apa yang dilakukannya terhadap 4 orang pengkritiknya pada zaman pemerintahan Perikatan Nasional? Beliau berang apabila dikritik oleh Marhain sehingga membuat laporan polis yang menyebabkan mereka ditahan untuk siasatan. Pada masa yang sama, beliau sendiri tidak menjaga adab sehingga mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, hanya kerana mahu mengaibkan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Sekali lagi, Muhammad Sanusi meminta maaf di atas ketelanjuran mulut jerabainya. Dalam perkembangan yang berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menafikan dakwaan menerima arahan kerajaan untuk menyekat akaun TikTok Muhammad Sanusi. Menurut SKMM, semua platform media sosial mempunyai garis panduan komuniti mereka sendiri. Garis panduan komuniti sedemikian menetapkan jangkaan, mempromosikan keterangkuman dan mengurangkan kandungan memudaratkan atau yang berbau jelek yang boleh mengganggu keharmonian dalam komuniti, kata kenyataan itu. Setiap pemimpin mempunyai tanggungjawab yang besar. Ia bukannya satu kemegahan, bukan untuk menindas dan juga bukan untuk menjaga kepentingan diri atau keluarga. Ingatlah kepada amaran Rasulullah SAW kepada pemimpin yang tidak menjalankan tugas yang diamanahkan menerusi hadis yang bermaksud, Ya Allah, sesiapa sahaja yang mengurus urusan umatku, lalu dia menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin yang sekadar minta maaf kemudian mengulangi perbuatan jeleknya lagi, sememangnya menyusahkan dan langsung tidak boleh diharap.